Selamat berjumpa kembali bersama Ayaman dalam Ayaman Kongsi Je. Sebelum kita teruskan, sila share, like dan subscribe, tekan tombol loceng. Pada waktu itu, Aminah ini sedang mengandung Rasul kita, Nabi kita, junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Itu Aminah tak sakit, tak letih, kerana yang dikandungnya itu adalah Rasulullah. Tapi cuba kita kalau mengandung, bukan Ayaman lah, perempuan lah kalau mengandung, macam-macam, morning sickness lah, batuk lah, muntah lah, sakit perut, sakit. Tapi ini tidak ya, Nabi punya ibu, bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni diberi keistimewaan, tak ada rasa sakit, tak ada rasa letih. Jadi pada hari Isnin, ketika Aminah sedang separuh sedar, seseorang datang kepadanya dan bertanya, apakah kau masih sedang hamil? Jadi jawab Aminah, aku tidak tahu. Engkau sedang mengandung bayi yang kelak akan menjadi pemimpin dan Nabi bagi umat ini. Kata orang itu. Hal ini membuatkan Aminah yakin bahawa dirinya sedang hamil. Ibnu Hisham menuturkan ketika Aminah binti Wahab hamil, seseorang mendatangi dan berkata kepadanya, sungguh engkau mengandung bayi yang kelak menjadi pemimpin umat. Apabila bayimu lahir, ucapkanlah, aku memohonkan perlindungan baginya kepada Yang Maha Esa dan dari kejahatan setiap pendengki, dan namailah dia Muhammad. Akhirnya jadi datang orang tadi, yang Amru tadi, Ibn Hisham tadi, Ibn Hisham ni yang menyampaikan bahawa adanya, bahawa dia sedang mengandung. Saat aku mengandung Muhammad, ini kata Aminah, sebuah cahaya keluar dari dalam diriku yang menyinari istana Basrah di Syam. Tengok ya, dia punya keajaiban-keajaiban yang berlaku semasa Rasulullah masih lagi dalam kandungan ibunya. Okay, jadi nasab Rasulullah ni semuanya daripada golongan-golongan orang yang baik sebenarnya. Sebelah datuk, sebelah bapa, sebelah mak. Nasab atau garis keturunan dia seringkali menentukan kejayaan seseorang, penyampai, dai, pendakwah dan sebagainya. Dengan nasab yang bagus, masyarakat akan mendengar apa yang disampaikannya. Dalam struktur masyarakat jahiliyah, nasab sangat penting. Tak heran jika penguasa Rom, Kaisar Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, bagaimana nasab Muhammad di kalangan masyarakatmu? Islam tidak menempatkan nasab sebagai faktor utama. Namun, pintu kejayaan dan darjat kemuliaan akan lebih mudah diraih jika seorang da'i memiliki dua hal, nasab yang bagus dan amal perbuatan yang bagus. Jadi, maknanya orang-orang yang terpilih sebagai utusan Allah ni, terutamanya Nabi kita ni, nasabnya itu ada sangat-sangat mulia. Jadi waktu kelahiran Rasulullah SAW ni berlakunya kisah yang sangat-sangat terkenal. Budak pun tahu ni cerita, iaitu pasukan bergajah menyerang Mekah. Mekah di hujung Februari 571 Mesir. Hari itu tepat 50 hari sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Ketika itu ada 6,000 tentera beramai-ramai mara ke Mekah untuk menghancurkan Kaabah. Pasukan itu dipimpin oleh Abraha bin Ash-Shabbah Al-Habsyi, iaitu seorang penguasa di bawah kekuasaan An-Najasi di negeri Yaman. Yaman ni walaupun Arab, tetapi waktu itu selepasnya zaman-zaman Nabi Hud, zaman-zaman Nabi Saleh, diorang ni semua dah menyeleweng dan dikuasai oleh orang-orang Najasi. Raja Najasi ini dari negeri Yaman. Abraha sangat bersemangat untuk menghantu Kaabah. Kerana apa? Kenapa? Kerana dia tercabar dengan kehadiran ramainya orang ke Kaabah. Kenapa Abraha ni marah sangat dengan Kaabah sampai dia sanggup nak meruntuhkan Kaabah dia? Sebab dia marah orang terlampau ramai pergi ke Kaabah tu, melakukan amal-amal ibadat ikut cara dia masa tu lah. Walaupun ada setengah tu bukan Islam lagi,
yang ada yang menyembah Kaabah, menyembah berhala-berhala di sekeliling Kaabah tu. Jadi bila datangnya Abraha ke Kaabah tu, Abdul Muttalib yang menjadi pemimpin pada waktu itu telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mempertahankan Kaabah itu bersama-sama dengan penduduk-penduduk Kaabah, orang-orang Quraisy yang lain, walaupun bukan Islam. Kerana mereka tidak mahu tempat ibadah mereka itu dirobohkan atau diceroboh oleh sesiapa sahaja. Terutamanya Abraha yang telah datang dengan gajah-gajahnya tadi itu. Rupanya Abraha ni terlampau marah sebab ada seorang yang datang daripada Mekah pada waktu itu yang telah pergi ke gereja yang dibina oleh Abraha di Sana'a tu. Dia marah sebab orang tak mau pergi ke Sana'a, tak mau pergi ke gereja tu. Jadi ada pula orang daripada orang-orang Quraisy ni yang datang daripada Bani Kinanah ni, dia masuk ke gereja tu, kemudian dia dah melumurkan kotoran di pusat kiblat gereja Abraha ni tadi. Itu yang menyebabkan Abraha ni tak boleh tahan lagi, marah sangat dah, tak boleh berfikir lagi, dan terus dia berniat nak menghancurkan Kaabah tu. Dia pun datanglah dengan gajah-gajah ni. Dianggarkan lebih kurang dalam 6,000 orang yang telah pergi ke sana bersama-sama dengan beberapa ekor gajah. Ada yang mengatakan 9 ekor, ada yang mengatakan 13 ekor. Jadi dah datang ke situ untuk menghancur Kaabah. Bila dia sampai saja di situ, dia dengan sombong dengan pasukan yang tadi, Abraha ni dia menaiki seekor gajah yang dinamakan dengan nama Mahmud. Siapa ada Mahmud di sini? Gajah rupanya nama gajah Abraha waktu itu dinamakan sebagai Mahmud. Tubuh gajah ni sangat besar. Setiap kali dia berjalan menghentakkan kaki tu, seolah-olahnya bergegar tanah tu disebabkan kuatnya hentakan gajah-gajah ni tadi. Jadi rombongan ni terus mendekati Kaabah nak menghancurkan Kaabah itu. Bila pasukan gajah ni sampai saja ke Mekah, bandar Kaabah ni jadi sunyi sebab orang-orang yang di bandar tu sangat takut. Dia dah lari, orang Quraisy ni lari ke bukit, lari ke gunung-gunung nak menghindari ancaman yang datang daripada Abraha dan pasukannya tadi. Jadi ketika itu Kaabah ni jadi macam sunyi sangat, sepi. Mungkin macam PKP sekarang kot, ramai yang tak keluar. Jadi senyap sangat pergi di sekeliling Kaabah tu. Jadi pasukan gajah ni bila sampai saja, bila dia sampai dekat Wadi Muhassir, satu wilayah yang berada di antara Makkah dan juga Muzdalifah dan juga Mina, dia berlaku satu perkara yang aneh kepada pasukan Abraha. Apabila 13 ekor tu tadi ataupun 9 daripada besi yang lain tiba-tiba berhenti gajah tu. Dia tak mau jalan lagi Dia duduk je kat padang pasir tu, dan sesekali belalai tu dikibah-kibahkan. Gajah lah kalau dah rehat kan. Gajah ni tak mau pergi ke Kaabah, tetapi bila dia arah gajah ni pergi ke arah timur, arah barat, utara dan sebagainya, gajah ni bangun dan berlari lagi. Cuma bila diarahkan kiblat, gajah tu duduk, dia tak mau berjalan lagi. Jadi Abraha ni dan tenteranya pun jadi hairan lah. Kenapa jadi macam ni, gajah ni tak nak dengar cakap lah. Padahal dah dilatih untuk berperang tapi tak mau bergerak. Dalam keadaan di tengah keadaan yang aneh tu tadi, tiba-tiba datang burung-burung yang berterbangan di atas pasukan gajah ni tadi, pasukan tentera Abraha ni tadi. Jumlah dia sangatlah banyak dan Abraha dan tentera ni sangat terkejut bila melihat ke langit begitu banyak sekali burung-burung yang berterbangan. Dia laksana macam, kalau ikut buku ni, macam besi berpengait, maksudnya macam melekat-lekat kat burung tu, rapat-rapat dan tubuh dia, bentuk dia macam kacang adas. Kacang adas dia kata balsan lah dalam ni. Suara burung ni sangat kuat, berdengung-dengung dan membuatkan pasukan dan telinga pasukan Abraha ni tak boleh tahan dah. Orang pun tutup telinga dia daripada bunyi dengungan burung-burung ni tadi.
pada ketika dia masih lagi terkejut, tanpa diduga burung-burung ni tadi telah melepaskan batu-batu yang terbakar, batu-batuan yang berapi yang mengenai pasukan Abraha tadi. Oleh kerana terkejut, mereka dah lari bintang pukang dan tak tentu arah untuk menyelamatkan diri masing-masing. Bagaimanapun, setiap ekor burung tadi melemparkan 3 biji batu, satu di paruhnya dan 2 lagi di kedua kakinya. Bila batu tu kena je pada tentera-tentera Abraha ni, okey, jadi dia orang akan berlubang-lubang, tubuh badannya berlubang, macam daun-daun yang dimakan ulat. Kalau kita tengok daun-daun yang dimakan ulat tu ada lubang-lubang tu kan, macam itulah tubuh tu berlubang-lubang dia kena batu tu. Bila terkena aja tu, dia orang pun rebah. Ada pasukan ni, antara pasukan tu yang lari melayang diri, tetapi bila dah ramai-ramai, dia pun saling jatuh, dan bila dah jatuh terpijak-pijak oleh teman dia untuk menyelamatkan diri tu. Abraha tu berjaya menyelamatkan diri. Dia berjaya walaupun diserang oleh burung-burung ni. Kata setengah daripada sirah ada menyebut burung-burung diutus oleh Allah membawa batu-batu daripada neraka lah, besi yang Ayaman ada dengar juga. Tapi dalam buku ni dia tak sebut. Dia cuma kata melemparkan batu saja. Abraha ni pula, dia pun lari balik semula ke Sana'ah. Tapi dia menderita dengan satu penyakit yang sangat aneh. Sakit yang sangat, bila sendi-sendinya gugur, luluh satu persatu sendi-sendi tu. Abraha ni jadi macam anak burung yang terbelah dada tu, kalau ni buku ni. Sehingga jantung dia tu tersembul keluar, akhirnya Abraha ni mati. Peristiwa ni pula tentang serangan pasukan Abraha dengan pasukan bergajah ni tadi sampai kepada pembesar-pembesar dunia pada waktu itu, sampai ke Rom, sampai ke Parsi, sampai ke Asyah. Jadi makna dunia pada waktu itu rasa gempar, rasa hairan dan tak percaya, sebab Abraha ni dengan pasukan tentera dia ni sangat-sangat terkenal, sangat-sangat hebat. Macam mana benda tu boleh berlaku? Mereka hairan dengan peristiwa yang menimpa Abraha dan pasukan ni. Apa sebenarnya yang berlaku? Yang itu yang menjadi tanda tanya. Tak tahu macam mana boleh kalah dengan serangan-serangan daripada burung tu. Yang heran, kenapa Abraha boleh gagal untuk menakluk Mekah sedangkan pasukan ni sangat hebat dengan gajah yang besar-besar. Itulah dia kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang membantu, yang menolong hamba-Nya, yang mempertahankan Kaabah, satu tempat yang mulia. Hingga sekarang siapa yang dapat peluang pergi ke Kaabah, ke Mekah tu, dapatlah melihat Kaabah. Suasana dia Allah. Memang kalau kita dah sampai sana, bila dah balik sini rasa rindu nak pergi tu memang ada. Apa yang dah pergi tahulah macam mana rasa dia. Tak bolehlah yang mana cerita tempat-tempat Kaabah tu macam mana. Tapi rasa tu nak meninggalkan Kaabah tu sayu sangat. Okey. Semasa sebelum serangan Abraha ni tadi, rupanya ada dialog di antara Abraha dan Abdul Muttalib ni. Kalau mengikut masuk cerita daripada buku ni, Abraha ni sebelum tiba di Mekah, pasukan Abraha merampas harta benda milik penduduk Mekah. Di antaranya 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni adalah orang pemimpin yang kaya pada waktu itu. Ketika hampir di Mekah, dia minta bertemu dengan pemimpin Mekah, iaitu Abdul Muttalib lah, sebab dia yang memimpin orang-orang Mekah pada waktu itu. Okey, pertemuan pun berlangsung. Aku hanya datang untuk menghancurkan Mekah. Ini Abraha yang cakap. Nak hancurkan Mekah. Jangan halangi aku supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Macam tu sekali sombongnya Abraha kepada orang Quraisy pada waktu itu. Terutamanya pemimpin dia lah, Abdul Muttalib tu. Jadi Abdul Muttalib tanya, apa yang engkau inginkan? Abraha cakap, tenteramu merompak 200 ekor unta milikku. Aku mahu unta itu dikembalikan. Itu kata Abdul Muttalib kepada Abraha. Bila tadi dia dah ambil 200 ekor, kemudian dia tanya kau nak apa?
Masa kampung kau nak apa lah, dia cakap dengan Abdul Muttalib. So Abdul Muttalib kata, aku nak boleh lah 200 ekor tu, aku punya unta, aku nak untuk itu dikembalikan, kata dia. Lepas tu Abdul Muttalib bercakap, aku kira engkau memintaku supaya tidak menghancurkan Kaabah. Itu kata ni Abraha. Abraha kata kat Abdul Muttalib, aku ingat kau minta dengan aku jangan hancurkan Kaabah, tapi ternyata kau lebih pentingkan unta-unta kau. Abraha cakap macam tu dengan Abdul Muttalib. Dia lebih pentingkan unta pula kan. Jadi dia dah mengejek-ngejek lah Abdul Muttalib tu, mempersenda-senda kat Abdul Muttalib. Sekarang aku tahu telah salah menilaimu sebagai pemimpin Mekah. Aku sudah menilaimu terlalu tinggi. Itu Abraha cakap dengan Abdul Muttalib. Aku adalah pemilik unta itu. Itu Abdul Muttalib cakap, kerana aku berkewajipan melindunginya, sedangkan Kaabah milik Allah. Situ dia. Kaabah itu milik Allah, sedangkan unta itu milik Abdul Muttalib. Jadi dia kata, dialah yang akan menjaganya. Abdul Muttalib cakap dengan Abraha, oleh kerana Kaabah itu milik Allah, maka Allah yang akan menjaganya. Abraha sangat geram mendengar tu. Dia tidak akan boleh melindungi diriku, teriak Abraha. Maksudnya dia berkata bahawa dia tidak akan boleh melindungi diriku. Itu adalah Abraha beranggapan ke atas Abdul Muttalib. Kita lihat saja jawab Abdul Muttalib. Dia berteriak mengatakan Allah tadi itulah. Abraha ni memperkecil-kecilkan Allah, bahawa Allah tak boleh melindungi diri dia. Kemudian Abraha pun mengembalikan unta-unta Abdul Muttalib, sedangkan Abdul Muttalib langsung meminta penduduk Mekah berpindah ke gunung dan bukit untuk melihat apa yang terjadi. Itu yang terjadi. Bila semua orang dah lari ke bukit, ke gunung semua, pada ketika itulah datangnya burung-burung tadi dan melepaskan batu-batu yang terkena kepada tentera-tentera. Jadi untuk kali ini sampai sini. Kita berjumpa lagi dalam slot-slot yang akan datang. Jadi jangan lupa subscribe, tekan subscribe dan tombol like, juga share kepada kawan-kawan, pada semua, biar orang tahu tentang cerita sirah Rasulullah ni. Biar orang tahu, sebab kemungkinan saudara-saudari, kawan-kawan, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak belum ada masa lagi nak baca buku sirah ni. Tapi Ayaman usahakan kita sama-sama, Ayaman yang baca, Ayaman yang kongsikan, supaya kita tahu apa cerita sebenarnya tentang junjungan besar kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehingga kita berjumpa di slot-slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan beramal pada bulan Ramadan ini.